Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita mempertingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja di dunia, malah juga untuk negeri akhirat kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap umat Islam mempercayai bahawa kehidupan selepas mati adalah peringkat yang mesti dilalui oleh semua manusia. Ajal tidak mengenal usia, sama ada muda atau tua. Walaupun seseorang memiliki kekuasaan, walaupun dia memiliki kekayaan, walaupun sihat tubuh badan, manusia pasti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malah para nabi dan rasul, sehebat mereka pun tidak dapat lari daripada yang namanya kematian itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yang bermaksud, di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu bila sudah sampai ajal kamu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng-benteng yang kukuh, yang tinggi. Sidang Jumat sekalian, kematian adalah suatu kepastian. Tiada seorang pun boleh lari daripada ajalnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ajal telah sampai, malaikah yang bernama Israel itu tetap akan mencabut nyawanya, tidak kira di mana kita berada ketika itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu cuba larikan diri daripadanya selama ini tetap akan datang menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa-apa yang telah kamu lakukan selama kehidupan kamu di dunia ini. Apabila nyawa seseorang telah terpisah daripada jasadnya, maka tinggallah segala apa yang dimiliki, sama ada keluarga yang kita sayangi, tinggallah saudara mara, tinggallah harta benda yang selama ini kita rasa susah nak meninggalkan segala-galanya itu. Kita sanggup demi harta dan saudara mara,
kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jasad insan akan terbujur kaku, lalu akan diuruskan sebaik-baiknya dan akan dihantar ke kubur, akan dihantar ke liang lahat, dikebumikan pada saat itu. Berpindahlah dia ke satu alam lain yang disebut sebagai alam barzakh. Alam barzakh sementara menunggu hari pembalasan di akhirat yang kita tak tahu entahkan ribuan tahun. Kubur atau alam barzakh adalah sebagai tempat permulaan alam akhirat. Sebagaimana kesukaran manusia menghadapi keperitan saat nazak kematian sakaratil maut, maka jenazah juga sekali lagi menghadapi kesukaran siksaan-siksaan kubur di alam barzakh tersebut. Sebaik-baik sahaja ahli keluarga dan sahabat andai selesai mengemumikan kita, sedang dia berada dalam suasana yang begitu gelap gelita di dalam kuburnya, maka datanglah dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, menghampirinya. Bagi jenazah yang beriman, yang selama ini berbekalkan amal-amal yang soleh, berada dalam situasi rihat dan damai. Sebaliknya bagi jenazah yang ingkar, yang leka daripada membuat persiapan-persiapan, bekalan-bekalan selama hidup di dunia, maka syarat dengan beban-beban dosa kerana melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka alam barzakh adalah tempat ngeri yang dipenuhi dengan azab sengsara sehingga datangnya hari kiamat. Mereka berkeadaan seperti orang yang lemas dalam air, serta menjerit-jerit, meraung-raung meminta pertolongan di alam sana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, innal qabra awwalum manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanjah wa illam yanjahu minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, yang bermaksud sesungguhnya kubur itu adalah tempat permulaan alam akhirat. Sekiranya dia terselamat di situ, maka mudahlah selepas itu, dan jika dia tidak selamat, maka selepas itu akan lebih sukarlah perjalanannya di alam itu. Mengapa Islam menyuruh umatnya sentiasa mengingati mati? Kenapa kita kena selalu ingati mati? Kematian adalah suatu kejadian yang pasti berlaku dan tidak dapat dielakkan dengan sesiapa juga, dengan apa cara sekalipun. Namun begitu, mengingati akan kematian itu bukanlah bermaksud memaksa diri untuk segera mati atau sengaja mendedahkan diri kepada mati. Mengingati mati dapat mendidik dirinya beramal soleh. Jangan bertangguh-tangguh lagi untuk melakukan, memperbanyakkan bekal-bekal perjalanan. Mengingati mati, kita menjadi rendah diri, tidak sombong, angkuh dan arogan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak resah gelisah menghadapi kematian, tidak lupa diri, dan kita tidak sombong dan angkuh. Dia juga dapat memberi kesedaran bahawa urusan kehidupan dunia yang merupakan persediaan kehidupan di akhirat yang bakal ditempuhi. Mengingati mati menjadikan seseorang lebih bersedia untuk merancang kehidupan dunia untuk akhiratnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebelum jasad disemadikan di perkuburan, marilah kita mempersiapkan diri dengan amal soleh. Inilah pesanan mimbar pada hari ini, tuan-tuan. Perbanyakkanlah amal-amal yang soleh, serta perbanyakkanlah, mantapkanlah keimanan kita yang semantapnya dan ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah berdoa supaya kita termasuk dalam kalangan orang yang soleh, yang sentiasa memperbanyakkan amal ibadah. Sesungguhnya bekalan amal soleh sahajalah yang dapat menyelamatkan manusia daripada azab kubur dan siksaan-siksaan di akhirat nanti. Di samping menginsafi diri dengan bertaubat dengan dosa-dosa yang telah dilakukan,
kesempatan hidup ini hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Bakrah an Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair qala man tala amruhu wa husana amaluhu qala fa ayyun nasi syarr ya Rasulullah qala man tala amruhu wa sa'a amaluhu. Yang bermaksud daripada Abi Bakrah, dia mendengar daripada bapanya bahawasanya seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu?" Jawab baginda, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Lalu beliau bertanya lagi, "Siapa orang yang sejahat-jahatnya?" Jawab baginda, orang yang panjang umurnya tetapi buruk segala amalan-amalannya. Sesungguhnya alam barzakh sentiasa menanti kehadiran kita. Liang-liang lahat sedang menunggu kita. Tidak kira di mana kita berada, sudah bersedia atau belum, pada bila-bila masa kematian pasti mendatangi dan menjemput diri kita. Adakah kita telah membuat persiapan serta menyediakan bekalan yang mencukupi untuk menghadapi saat-saat keberangkatan kematian yang pasti itu? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud Allah lah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa yang terbaik, siapa antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.